Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Haji bin Rari dan ahli kumpulan saya Muhammad Himan bin Muhammad Zaki, Nur Hamizan bin Muhammad Saleh, Nur Azwan bin Nur Azman, dan yang terakhir Muhammad Fitri Najmi bin Razali. Hari ini kami akan berbincangkan tentang perpaduan di Malaysia. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan keseluruhan melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan di kalangan mereka. Perpaduan memainkan peranan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai untuk wawasan 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan. Okey. Saya seterusnya akan membentangkan latar belakang perpaduan di Malaysia. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai latar belakang dan identiti yang berbeza. Masyarakat majmuk biasanya dikaitkan dengan negara Malaysia. Hal ini kerana negara Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan budaya yang tersendiri. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Dengan adanya kepelbagaian kaum di Malaysia, maka wujudnya kepelbagaian adat resam, budaya, bahasa, agama dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif perpaduan di Malaysia. Jadi, bagi objektif yang pertama ialah memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan dalam kalangan individu terhadap komuniti yang ada di persekitaran. Objektif yang kedua, membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain. Objektif yang ketiga, memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Objektif yang keempat, tidak hidup secara berpuak-puak di dalam suatu penempatan. Dan objektif yang terakhir, menjadi warga negara yang bertolak ansur antara masyarakat tanpa mengira kaum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kebaikan perpaduan di Malaysia. Kebaikan yang pertama, masyarakat kini hidup dengan harmoni. Yang kedua, masyarakat dapat mengelakkan semangat asabiah, iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Seterusnya, dapat membangunkan ekonomi negara. Selain itu, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dan juga imej negara di mata dunia akan meningkat. Okay, kemudian saya akan membentangkan tentang kesan buruk kepada masyarakat yang tidak mengamalkan perpaduan. Jadi kesan buruk yang pertama ialah negara menjadi kacau bilau dan huru-hara. Ini kerana tiada kesepakatan antara kaum dan juga bangsa-bangsa dalam negara. Yang kedua ialah keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Ini kerana perpaduan yang tidak kuat akan menyebabkan keselamatan kita jadi longgar. Yang ketiga adalah kadar jenayah dalam negara akan meningkat. Seterusnya, keburukan yang keempat ialah perbalahan dan pergaduhan antara kaum akan terjadi. Ini semestinya kerana tiada perpaduan antara kaum. Seterusnya ialah masyarakat saling benci-membenci dan tiada rasa kasih sayang, tanggungjawab dan kerjasama dalam suatu komuniti. Dan akhir sekali ialah wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman,
Ini membeza-bezakan antara kaum. Okey, sekarang saya akan sambung perbincangan dengan nilai-nilai murni. Yang pertama ialah nilai semangat kemasyarakatan. Hidup di dalam Malaysia mestilah bersatu padu antara berbilang kaum supaya dapat menjalinkan semangat kemasyarakatan. Selain itu, ialah keadilan. Keadilan berlaku tidak mengira bangsa dan budaya. Dan yang terakhir sekali ialah hormat menghormati. Hormat menghormati kaum dan bangsa yang berlainan agar dapat merapatkan hubungan silaturahim sesama manusia. Seterusnya, kesimpulan daripada slide ini, yang pertama ialah setiap kaum perlulah belajar dan mendalami nilai serta budaya dan sejarah keberadaan setiap kaum yang wujud di Malaysia. Dan yang kedua ialah mengetahui dan mendalami keunikan bangsa lain yang hidup bersama di dalam negara Malaysia yang tercinta. Dan yang terakhir, janganlah kita bersikap defensif maupun bagai kenal dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing, kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur antara satu sama lain. Okey, ini ialah rujukan kami untuk membuat slide ini. Slide terakhir. Okay, terima kasih. Terima kasih.